Selamat malam dan malam ni kita bersama dengan Alim Sumarangsing, insya-Allah. Beliau akan bincang pasal Spinoza, mukaddimah permulaan untuk kita nak kenal satu mazhab pun, mazhab falsafah. Orang ahli falsafah. Orang kata dia satu mazhab. Untuk dibincang satu tokoh namanya Spinoza, insya-Allah. Saya rasa kita tak payah nak lengah-lengahkan masa, kita terus pada link insya-Allah. Dan insya-Allah biasalah perbincangan ni dalam 20 minit. Kau akan bentang 20 minit. Lepas tu kita serang pada soal jawab lah. Kalau ada orang soal-soal nak bagi kau lingkup tu, kau sabar-sabar dah. Okey, insya-Allah. Sila. Okey, selamat petang. Saya mulakan dengan kenalan tentang Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ni dia bangsa dia, agama dia Yahudi. Dia Yahudi lah, baru dilahirkan sebagai Yahudi di Amsterdam, bangsa apa Amsterdam kita panggil? Belanda. Kaum Belanda, agama Yahudi, lahir di Belanda, tapi keluarga dia dipulaukan sebab sebab Yahudi lah. Waktu tu kan ada orang Eropah ni tak berapa gemarkan Yahudi. So keluarga dia dipulaukan, mereka lari ke Portugal. Dan di Portugal sekali lagi mereka dipaksa peluk agama Kristian, Roman Catholic. Ini Yahudi tapi dia keluarga dia dipaksa jadi Roman Catholic. So untuk escape daripada tu lari ke Amsterdam lah. Last dia pergi Amsterdam, waktu tu ada sejenis perjanjian yang membenarkan orang Yahudi ni praktis agama dia. So disebabkan perjanjian tu lah mereka balik ke situ. Dan Baruch Spinoza ni dia membesar di situlah. Dia membesar di Amsterdam. Dia kalau kita kat rakyat Malaysia ni kita nak cakap macam contoh macam Manji lah. Dia keluarga dia macam Manji. Mula-mula dia macam kira dalam grup-grup Yahudi ni alim dan bakal nak jadi imam lah kan. Ni semua nak kena Tapi waktu dia umur 17 tahun dia macam bisnes bapak dia tak berapa bagus, so dia berhenti daripada terus belajar Torah. Dia ada orang Yahudi ni dia ada satu macam universiti untuk belajar Torah. Habis tu dia jadi macam orang ulama lah kan. Tapi dia walaupun sangat bagus dalam bidang tu, tapi dia berhenti sebab nak tolong bapak dia buat bisnes. And then dia buat bisnes lah. Tapi waktu yang sama dia ni juga ahli falsafah. Dia ni seorang ahli falsafah yang Baruch Spinoza orang kenal sebab pada usia 23 tahun dia dipulaukan oleh majlis agama Yahudi di Amsterdam. Mereka pulaukan dia dan dia diharamkan daripada masuk sinagog. Sinagog ni tempat tempat sembahyang Yahudi lah kan. Dan tulisan-tulisan dia pada waktu tu, waktu dia 23 tahun tu, tulisan-tulisan dia gereja juga haramkan. So dia ada dua musuh. Satu musuh dia ialah pihak berkuasa Yahudi yang Yahudi, satu lagi pihak gereja. Gereja tulisan-tulisan dia diharamkan sebagai koleksi haram lah. Okey, kenapa pada usia begitu muda Spinoza ni dah dikena pulau dah oleh Yahudi dan Kristian ni? Sebab dia melahirkan pandangan tentang Tuhan. Dia melahirkan konsep Tuhan yang berbeza daripada yang kita tahulah, yang ada Kristian, Yahudi, Kristian. Tapi dia perkenalkan konsep yang betul-betul menyanggah habis dua-dua ni. Apa konsep dia? Okey. Konsep Tuhan yang Spinoza kenalkan adalah konsep Tuhan yang bukan personal. Dia bukan Tuhan yang macam Kristian atau Yahudi gambarkan sebelum ni lah. Bahawa Tuhan yang masuk campur dengan kegiatan kehidupan kita,
yang ambil peduli kita buat salah, kita buat baik kan, yang nak hukum kita. Dia reject semua tu habis-habisan. Tak ada. Dia tak ada. Tuhan bagi dia ada segala yang wujud. Kita ni semua ni adalah subset substance kan. Dia kata semua benda yang wujud mesti kena wujud daripada substance ketuhanan tu. Kalau tidak, tak mungkin wujud. Bila dia letakkan Tuhan dalam konsep macam ni, dah baik buruk dah tak wujud dah. Dosa pahala dah tak wujud dah. Yang dia cakap ialah macam mana kita melihat sesuatu aspek tu. Semuanya terpulang pada kita. And then Spinoza juga dia antara benda yang dia ajar ialah kalau takdir dan sebagainya, dia menolak lah. Kata semua yang jadi disebabkan, memang harus jadi begitu dan atas sebab keperluan. Tuhan tak akan, dia tak kata Tuhan bukan nak dengar kita punya doa, dia akan ubah dan sebagainya. Dia tak main macam tu, dia tak usik. Dia dah set satu rule untuk alam semesta ni, semua berjalan mengikut plan tu. So dia tolak benda yang berdoa, Tuhan masuk campur dan sebagainya. Dia kata memang dalam hidup ni ada baik, ada buruknya. Tapi baik buruk tu pun semua pandangan kita sendiri. Jadi di situ dia melahirkan konsep yang sungguh berbeza dan menolak sepenuhnya konsep free will yang dijual jaja oleh gereja. Gereja dia jual ni free will, bahawa kita ni boleh buat apa yang kita nak. Kita buat sebenarnya. So asas dasar free will tu wujudlah dosa pahala sebab kita memilih untuk lakukan sesuatu. Tapi Spinoza cakap tak. Ini semua ketentuan yang sudah jadi. Memang kena jadi macam ni. Kita bukan ada pilihan bebas, free will untuk nak macam ni ke, macam tu nak buat ni. Tak. Kita buat tindakan, apa-apa tindakan kita adalah disebabkan pengaruh pemboleh ubah yang mempengaruhi kita. Dan Spinoza cakap ada dua pemboleh ubah, luaran dan faktor dalaman, mental dan luaran. Dan luaran ini adalah bila Spinoza membincangkan dia jadi materialis lah. Dia juga antara ahli falsafah materialis yang pertama tau, Spinoza. Sebab dia membincangkan bagaimana material, bahawa alam ni dengan matter lah, barang, benda, kita berinteraksi dengan dia baru ada kesinambungan. Kalau tak ada, dia interaksi dengan material. Bila kita berinteraksi, kita belajar. So di sini dia memperkenalkan konsep. Orang tanya dia lah kan, jadi apa sebenarnya Tuhan ni? So dia kenalkannya ialah Deus Natura. Maksudnya Tuhan dan alam semula jadi, macam bukan alam semula jadilah, alam lah. Benda yang wujud ni, semua ni tu Tuhan. Dia konsep dia, setengah orang cakap Spinoza anggap alam ni sebagai Tuhan. Tapi ada yang menyanggah, yang kata Spinoza tak anggap alam sebagai Tuhan. Spinoza kata alam ni adalah subset kepada Tuhan. Kita setiap benda yang wujud ni mesti ada substance yang dibina daripada Tuhan ni. Selepas tu dia cakap ada 3 bentuk dia. Yang bentuk pertamanya ialah okay, saya tak berapa nak record bab ni. Kita tak penting pun. Kita sambung lagi. Jadi konsep ketuhanan yang Spinoza perkenalkan ni telah mencabar autoriti yang ada di Eropah pada waktu tu, yang menjaja Tuhan yang sangat-sangat personal. Tuhan yang berupa satu tu Isa. Kristian dia jual Isa. Yang Yahudi pula dia jual Tuhan yang mengambil berat tentang dosa, pahala, kelakuan manusia dan sebagainya. Bila dia Spinoza perkenalkan benda ni, ramai ahli falsafah pada waktu tu pun terikut. Mereka pun mereka terbuka lah, sebab pada waktu tu opresi gereja sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi pada masyarakat. Banyak orang Kristian rasa tak selesa dengan kitab Injil itu sendiri. So mereka ada kumpulan-kumpulan yang berbincang dan mengkritik Injil lah. Dia kata kebenaran Injil ni dipersoalkan. So Spinoza join grup-grup ni. Selain daripada dia join grup-grup ni, dia juga join free thinkers. Ada seorang free thinkers tu yang banyak mempengaruhi pemikiran Spinoza lah. Okay. Apa lagi? Okay, so bila dia juga merupakan pengkritik gereja yang secara terbuka lah. Waktu tu kalau nak kritik gereja ni dah kira macam jenayah sebab boleh ditangkap dan sebagainya.
Tapi dia antara yang mula, walaupun ada grup-grup yang membincangkan kritik gereja dengan kitab Injil ni, tapi mereka tak buat secara terbuka sebab itu dah kira macam jenayah. Tapi Spinoza dia beranilah, dia kritik gereja dan juga sinagog, pentadbiran Yahudi semua dia kritik habislah. Menolak konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep asas yang menjadi penting bagi dua agama ni lah yang mereka berkongsi lah. Dia tolak habis. And then banyak pemikir ikut dia punya ni disebabkan mereka waktu tu mencari satu kelainan lah, nak lari daripada gereja yang mengongkong dan juga Yahudi, pahaman Yahudi lah. Dan dia menulis buku yang dia tulis ni, apa tulisan dia yang paling kira macam hebat lah kan, ialah The Ethics lah. The Ethics. Dalam Ethics ni Spinoza menulis, dia kritik ahli falsafah Descartes lah. Descartes yang mengatakan bahawa manusia jasad ni ada dua badan dan otak lah, spiritual lah. Dia kata dua ni asing, tetapi bila digabungkan menghidupkan kita lah. Dia menolak untuk Spinoza, kata itu mengarut lah. Kalau betul kita ada roh dan badan dan dua ni asing, maka kita perlukan satu koordinasi. Dan koordinasi tu perlu sangat tinggi, dan kita ni sangat-sangat koordinate. So dia gunakan hujah tu untuk tolak lah. Dia kata tak boleh lah macam tu. Kita ni satu sebenarnya, satu entiti yang memang bergerak. Maksudnya jasad kita dengan roh tu hidup melalui jasad kita. Dia bukan ditiup macam kalau ada pemahaman ditiupkan atau ada dan akan keluar daripada badan. Dia tolak lah. Dia kata selagi badan ni yang memberi roh tu berfungsi, kalau badan ni tak berdegok, hati kita tak berdegok, tak berjalan. Itu antara pandangan yang masuk dia kritik Descartes lah. Dan tulisan ini banyak menjadi rujukan kepada banyak lah. Dia menghilangkan ramai orang, antaranya Friedrich Hegel, Karl Marx juga terpengaruh dengan Spinoza punya tulisan. Tapi dia extend lagi lah. Dia bezanya ialah Spinoza akhir-akhirnya pun dia berbalik, dia cakap semua ni ada kaitannya dengan satu kuasa yang besar lah kan, macam Tuhan lah. Itu yang digambarkan sebagai Tuhan kan. Bagi iaitu Tuhan yang tidak personal lah, Tuhan yang bebas daripada apa-apa hukum lah. Dia rasa kalau kita letakkan bahawa Tuhan ni ada perasaan, dia menghukum, dia menilai dan sebagainya, itu mengkecilkan lah, macam kita package, kita mengecilkan Tuhan lah yang dia faham lah. Bagi dia Tuhan tu besar sangat-sangat, dan dia melihatnya daripada aspek bukan individu dan masyarakat, tetapi aspek umat manusia secara keseluruhannya bergerak untuk maju. Itu yang digunakan sebagai asas untuk melihat agama, bukan agama lah, dogma lah. Setengah orang memang cakap benda ni macam dogma lah kan. Itu. And then daripada asas-asas ni, banyak ahli falsafah moden ataupun contemporary adalah Spinozis lah. Mereka terima pandangan ni. Kalau biasa ahli falsafah yang percaya pada Tuhan, dia akan ada, dia biasanya macam Spinozis lah cara dipercaya pada Tuhan tu. Kerana bagaimana approach Spinoza menghurai Tuhan dia tu, dia gunakan konsep yang agak dialektikal, tetapi akhirnya ia idealik sebab dia meletakkan semua benda tu, iaitu material. Maksudnya setiap benda yang terjadi tu ada sebab bagaimana dia berlaku tu, dia letakkan akhirnya disebabkan Tuhan, dan itu menyebabkan dia ideal lah. Berbeza dengan ahli falsafah yang selepas dia tu menjadikan dia dialectical materialism. Maksudnya Tuhan tu jadi satu persoalan besar, dia tak ada kata ketentuan. Tetapi Spinozis ni masih sangat-sangat percaya pada Tuhan. Ada setengah falsafah lain yang mengkaji kerja dia cakap dia ni ahli falsafah yang mabuk Tuhan. Dia mabuk Tuhan. So itu, and then kenapa idea dia mudah diterima oleh ahli falsafah, kebanyakan ahli falsafah kiri lah, kerana sebab dia tak lepaskan kepada ketidaktentuan. Dia kata segalanya boleh kita, kalau kita faham alam ni, kita faham persekitaran kita ni, atau dalam kata dia faham Tuhan, kita boleh terima benda-benda yang jadi dalam hidup kita ni dengan lebih mudah. Okay. So saya ada untuk pengenalan, itulah dia konsep yang
Spinoza perkenalkan lah. Okey, sekarang ni benda ni Spinoza dapat disebabkan latar belakang dia. Dia daripada keluarga alim yang kuat agama Yahudi dia, dan dia pergi sekolah untuk belajar Torah dan sebagainya kan. Disebabkan itu dia mula persoalkan sendiri lah, apa kebenaran yang dia dapat daripada Torah. Last mereka jatuhkan hukum pada dia murtad lah. Kata murtad, dikafirkan lah, lebih kurang macam tu lah kan. So dipulaukan jugalah. And then ini mati umur 44 tahun. Okay, yang menarik pasal ethics ni, tulisan-tulisan ajaran dia lah kononnya kan. Dia punya idea-idea tu, yang menariknya adalah bahawa benda ni kita boleh jumpa dalam agama Hindu di India yang ditulis lama dulu lah, very long time ago, tetapi sangat similar dengan apa yang Spinoza perkenalkan. Kalau kita compare, bandingkan, banyak persamaan. Dia dua idea yang timbul di dua tempat, tapi idea yang sama lah, sangat-sangat menyerupai. Dipanggil samyaksa. Kalau dalam agama Hindunya dipanggil fahaman samyaksa, bahawa Tuhan ni adalah segala-gala yang wujud lah. Dia bukan satu entiti yang asing daripada semua kewujudan. Segala kewujudan ni ialah Tuhan. Itu apa lagi ni ya, tentang itu setakat tu je kot. Kalau ada apa-apa soalan senang. Okay, right. Ringkas, padat, dah laju. Okay, ada siapa nak tanya? Sila, betul. Oh tak, ni soalan simple je. Apa fungsi Tuhan dalam falsafah Spinozis? Spinozis dia tak melihat Tuhan tu sebagai fungsi tau. Dia melihat kewujudan kita ni adalah bukti bahawa Tuhan wujud, dan Tuhan dia tak ada fungsi. Dia sekadar wujud. Bagi dia konsep berdoa, minta tolong dan intervensi dalam hidup ni tak ada function bahawa Tuhan macam tu, tak. Dia semata-mata wujud. Dia bebas daripada apa-apa label yang manusia bagilah. Tak ada terikat dengan manusia. Tak terikat dengan apa-apa label yang manusia fikirkan lah. Dia bukan macam biasa kita lihat lah kan. Walaupun agama Semawi ni dia gambarkan Tuhan ni, kita tak boleh nak gambarkan sebenarnya. Dia tak ada rupa dan sebagainya. Tetapi dia banyak menggambarkan Tuhan melalui perasaan dia. Dia gambarkan Tuhan marah, dia akan hukum. Macam ni banyak meletakkan label-label pada Tuhan lah. Spinoza menolak lah benda-benda macam ni. Dia kata tak boleh lah. Dia buang semua tu, dia bebaskan lah. Bagi dia bebaskan Tuhan ni, Tuhan ni bebas lah, tak ada function spesifik lah. Macam mana dia percaya Tuhan ni? Dia sebab latar belakang keluarga dia lah. Keluarga alim. Dia pula kan dalam perjalanan nak jadi macam orang ulama, tokoh ulama, ustaz kan. Tapi last dia reject semua tu sebab dia persoalkan lah. Dia rasa Torah tu, benda-benda yang disampaikan tak memuaskan dia. Dia tak puas lah, tak menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam minda dia lah. Dan itu dia menjadi macam tu sebab dia ahli falsafah, banyak fikirkan perkara-perkara yang dalam macam tu lah. Tapi dia tak boleh pergi macam kata Tuhan tak ada, macam Awi belakang kan. Dia tak. dia bukan, Spinoza bukan etis lah. Spinoza memang percaya dengan Tuhan lah. Tapi Tuhan tak ada fungsi lah. Dia bagi dia Tuhan just tak ada fungsi lah. Tuhan tu just ada. Tuhan ada. Jadi agama tu macam useless lah pada dia. Bagi dia saya sendiri lah, sebab dia memang reject agama dia sendiri kan. Dia dikafirkan, dia dipulaukan dan sebagainya, dan dia tak ada masalah. Dia bagi dia memang betul pun lah. Kalau kita teliti dia punya karya-karya dia, basically apa yang dia cakap tu, agama ni memang mengarut habis. Tak ada function lah. There's no point. Tetapi dia kata adalah penting untuk kita untuk mengetahui Tuhan yang macam mana dia gambarkan tu. Disebab penting untuk kita hidup dan teruskan kehidupan ni, untuk terus memahami benda-benda yang berlaku pada kita kan. Satu lagi yang saya teringat lah kan, antara perkara yang dia cakap ialah emosi. Tentang emosi Spinoza bincangkan. Dia cakap kita ni tak ada kemampuan untuk buat apa yang kita nak. Kita sentiasa terpengaruhi oleh
kedudukan kita, benda yang kita makan, benda yang kita fikir, perasaan kita dan sebagainya. Pada waktu tu ada hujah-hujah yang kata perasaan ni boleh dikawal dengan minda. Kalau kita faham benda tu, kita cakap oh tak ada, okey, you tak adalah rasa sedih ke, tak rasa sakit ke apa. Tapi Spinoza menolak benda tu. Dia cakap tak, setiap manusia dipengaruhi oleh perasaan. Jangan tipu bahawa tak dipengaruhi. Memang akan dipengaruhi. Cuma satu benda je boleh mengatasi perasaan tu. Dia kata satu perasaan yang lebih kuat daripada perasaan yang ada. Itu je. Kalau tak, memang keputusan setiap manusia itu ada dipengaruhi oleh perasaan dia, dia punya luaran dia, persekitaran dia dan sebagainya lah. So, Okay. ada orang kata pantheism tu berasal daripada Spinoza sendiri. Pantheism. Sebab ada orang kata-kata lah. Yalah, memang ada orang kata pantheism tu berasal daripada Spinoza. Saya pernah dengar lah hujah tu, tapi saya tak berapa setuju lah nak kata macam tu. Sebab Spinoza basically dia cuma menghujahkan apa yang dia rasa betul. Dia buat tulisan tu daripada pemerhatian dia. Kalau nak kata pantheism ni, dia memang ciri-ciri pantheism ni bahawa Tuhan tu ada banyak kualiti. Dan di antara kualiti benda yang sama ada dikatakan oleh Spinoza juga. Spinoza kata kualiti Tuhan adalah tak terhingga, infinity. Dan kita melihat, kita menjadi saksi kepada kualiti-kualiti ni setiap masa. Dan bila kita teliti dan faham kualiti-kualiti ni, lebih kita faham, lebih dekat kita dengan Tuhan lah. Dia bawa macam tu lah. Tapi saya tak kata salah lah. Tapi saya menyanggah kalau kita kata Spinoza yang mengasaskan pantheism, itu saya menyanggah lah. Ada elemen-elemen dia memang ada. Itu memang ada lah. Soalan dia, rasanya kalau nak rumuskan macam ni kan, dia tak percaya syariat Allah, dia percaya sunnatullah macam tu kan. Boleh? Lebih kurang macam tu lah. Okay, so nak tanya, dia recognize messenger tak, Nabi, as in Jesus lah. Sebab Nabi ni kita tahu dia membawa prinsip as in the rule lah, divine intervention kan. Dan dia tak percaya tu. So dia recognize that Nabi. Dia tak recognize Nabi. So dia percaya yang Jesus apa tu macam gitu lah. Dia faham. Yang satunya, yang pastinya dia reject lah. Sebab dia tak percaya benda yang dibawa. Pasal konsep Tuhan yang personal tu dia reject. So asasnya agama Kristian memang konsep Tuhan yang sangat personal tau. Dia lebih personal daripada Yahudi dan Islam juga kan. Sangat personal. Dan dia habis-habisan ditolak tu. Malah dia tolak jenis personal yang Yahudi bawa, Islam bawa pun dia tolak kan. So lagi-lagi lah yang jenis yang menaikkan prophet tu kan. Dia memang tolak lah. So kefahaman kerangka Tuhan yang dia faham tu di luar agama lah. Dia di luar. memperkenalkan konsep yang totally baru. Dan dia nak, instead of dia dibuang agama, kenapa dia tak keluar agama? Sebab dia memang tak percaya dengan agama tu. Dia cuma macam ni lah kan. Kata macam Khalid selalu criticize agama Islam di Malaysia kan. Macam tu. Dan orang kata dia kafir. Tapi dia tak mengaku dia kafir. So Spinoza macam tu. Spinoza memang jenis orang yang kata saya percaya dengan Tuhan, saya beriman. Tapi saya tak setuju bila you cakap Tuhan macam ni. Bagi saya Tuhan macam ni. Dia tidak beragama. Dia tidak beragama, tapi bertuhan. Dia tak pernah kata dia tak beragama. Dia tak ada kata dia tak beragama. Itulah dia. Cuma dia punya masyarakat yang kata dia ni mereka pulaukan dia sebab dia kata dia ni tak percaya dengan Tuhan mereka. Jika dia mengeluarkan pendapat macam tu, so dia sepatutnya berani untuk kata yang agama is useless lah. Betul. Banyak ahli falsafah kata benda ni, bahawa dia ni apologetic. Ada setengah yang kata dia ni atheist. Dia tak percaya dengan Tuhan sebenarnya. Ada pendapat yang kata macam tu. Cuma dia pada waktu tu, disebabkan waktu tu kalau kita nak criticize agama atau Tuhan dah menjadi perkara yang besar sangat lah. Dan dia ni pula latar belakang keluarga dia macam tu. So untuk dia nak buang Tuhan macam tu saja sangat susah. Ada ramai yang tuduh dia agnostik, deis, ada gak yang tuduh dia deis. Tapi bagi yang pendapat saya lah, saya rasa dia agama yang bukan agama lah, fahaman yang dibawa Spinoza ni lebih kurang fahaman ahli falsafah lah. Sebab
yang sealiran dengannya ialah contoh macam deisma lah. Deisma bahawa dia menolak kitab-kitab semua, bahawa tak ada wahyu diturunkan dan sebagainya, tetapi deisma fahaman asas deisma bahawa kita faham Tuhan melalui memerhati alam. So mungkin di situ mungkin dia telah inspire benda-benda dogma-dogma yang baru lah. Macam mana dia boleh tolak agama tapi dia tak tolak Tuhan? Dia tolak agama tak? Dia tengok agama-agama tu dia lalu dia tolak agama, tapi Tuhan tu dia tak tolak. Dia tolak agama sebab dia tengok apa yang agama sampaikan kepada dia tak benar. Dia mempersoalkan kebenaran yang disampaikan agama. Dia bagi dia bila contoh bila kata okey Tuhan akan hukum dan sebagainya, dia rasa pelik lah. Dia janggal, dia rasa benda ni tak masuk akal. Tetapi dia yakin bahawa Tuhan tu wujud disebabkan Tapi dia percaya Tuhan tu sendiri tak masuk akal kan? untuk dia masuk akal lah. Untuk sebenarnya bagus lah. Spinoza adalah satu percubaan untuk mensaintifikkan Tuhan. Satu percubaan lah kononnya untuk mensaintifikkan Tuhan. Satu materialisme dia punya idea kan? Apa yang membezakan pagan dan kondisi ialah keyakinan. Sebelah tak dengar. Liverpool okey. Apa yang membezakan, apa yang aku faham apa yang membezakan pagan dan Spinoza ni ialah keyakinan, dan Kant pun banyak kritik Spinoza sebab faktor keyakinan itu sendiri kan. Sebab Spinoza banyak mengutamakan rationality. Jadi kalau apa yang kau terang ni aku nampak macam Spinoza banyak mengutamakan keyakinan tu, keyakinan Tuhan itu ialah kita semua ni ialah subset daripada Tuhan-Tuhan kan. Jadi apa lah kau cakap pasal rationality dalam Spinoza tu? Mungkin aku tambah sikit, apa perbincangan secara saintifiknya tentang adanya Tuhan tu? Ada tak Spinoza kupas? Yelah, basically itu yang tulisan dia dalam etik tu adalah satu percubaan untuk merasionalisasikan Tuhan lah. Okay. Dia memang cuba merasionalisasikan Tuhan, tapi saya tak faham tadi apa kaitan dengan pagan. Keyakinan. Yes. Jadi kurang keimanan dalam Bagi Spinoza tak penting sebenarnya sama ada beriman atau tak beriman. Dia setakat nak kongsi apa yang dia rasa tu Tuhan. Dia tak kisah sebenarnya percaya atau tak percaya. Untuk Spinoza tak ada masalah. Dia sebab dah tak ada konsep neraka, syurga semua tak ada. So dia tak kisah. Tapi Tuhan ada lah. Ya. Spinoza Sekali lagi. soalan dia macam kelakar sikit lah. Dia percaya hantu lah. Sebab ada orang dia tak percaya Tuhan tapi dia percaya hantu. Awi dia percaya hantu. So nak tahu dia percaya hantu lah. Sebab ada orang dia macam Dia reject lah benda-benda macam tu. Dia karut lah. Ya, dia reject bukan takat karut, dia juga reject malaikat lah dan sebagainya, semua dia reject. Maksudnya dia just macam mengatakan benda yang hidup zahir depan mata saja. Ya, betul. Itu materialis lah. Materialis. Dia materialis. Dia mereject benda-benda halus, tak nampak dan sebagainya, tak ada bukti. Gaib. Gaib semua dia reject. Okey. Soalan korang ni macam Bukan aku nak tanya belakang. Yang tunjuk. Hello. Selain daripada persoalan ketuhanan ni semua, dia apa benda lain lah dia ada bincangkan dalam dia punya pemikiran dia. Sosiologi. Dia bukan ketuhanan saja, sebab dia ada juga bincangkan hal politik, etik bagaimana manusia harus membawa diri. Dia reject agama, tetapi dia kata manusia ni ada set of etik kena kita ikutlah cara kita bawa diri tu. Contohlah kat dia ni seorang lagi, Spinoza ni terkenal sebab dia seorang yang perwatakan dia baik kan. Dia baik kan. Ada satu isu yang kalau baca Spinoza ni akan dia orang bincangkan lah. Dia pernah saman adik perempuan dia. Dia saman adik perempuan dia sebab harta keluarga dia dapat kat dia. Dia saman adik perempuan dia dan dia menang kes tu. Lepas tu dia memang kekal lah dengan dia. Adik dia tak dapat apa-apa. Tapi selepas dia menang, dia bagi semua harta tu kepada adik perempuan dia. So dia ni orang yang
moral dia macam agak, kalau kita tengok agak bersih lah, boleh panggil Mr. Clean lah kan. Betul. Bukan Pak Lau, bukan Pak Lau. Ni Bagaimana kalau kita tengok orang yang membawa dan mewujudkan fahaman ni, kalau kita tengok kan, contohnya dalam Islam ada contohnya Ayatullah Khomeini kan. Bila dia buat fahaman dia, biasanya dia akan disisih, terbuang dan sebagainya, dan perkembangan fahaman itu akan menular kan, menurun. Bagaimana perkembangan fahaman yang dibawa oleh Spinoza ni sehingga hari ni? siapa boleh tinggal ikut. Spinoza ni waktu dia hidup, tulisan dia orang tak ambil serius lah, kecuali gereja dengan pihak autoriti Yahudi tu je lah. Dia tak famous sangat. Selepas dia mati baru orang mula baca dia punya ethics, dan dia ingat ini konsep ni sebenarnya hebat lah, dahsyat lah, sama tandingan dengan konsep ketuhanan yang dilahirkan oleh Kristian dan Yahudi. Cuma dia sangat-sangat berbeza lah, sangat-sangat berbeza lah. Itulah dia, selepas dia mati baru jadi famous lah. Sekarang dia macam ni lah. Dulu waktu dia umur 23, 44, dia mula menulis lah kan. Bukan tak ambil dia punya, tak famous sangat lah. Kalau dalam golongan ahli falsafah tu tak terkenal lagi. Selepas dia mati, Engels pernah cakap macam ni. Engels kan, Friedrich Engels, dia pernah cakap, kalau dalam banyak-banyak ahli falsafah kontemporari, dia bukan ahli falsafah kalau dia bukan Spinozis. Engels cakap macam pemerhatian Engels lah. Sebab dia rasa Spinoza ni dah bawa bidang falsafah tu ke tahap yang lebih tinggi lah. Itu waktu tu. Sekarang dah dia punya pandangan tu dah develop banyak. Khususnya bila Marx perkenalkan dialectical materialism lah. Boleh kata Spinoza punya pandangan tu dah jatuh lah kan, bila Marx perkenalkan dialectical materialism. So dah dia mereject yang Spinoza letak idealism bahawa ada Tuhan kan. Dia yakin ada Tuhan. Tapi bila Marx masuk dengan dialectical materialism, dah jadi persoalan. So sekarang nak kata ada ramai tak Spinozis? Setakat nak kata kalau seorang ahli falsafah tu dia Spinozis lah. Dia kena lah macam Spinoza. Kalau tak, falsafah dia tak kat mana kan. Itu je lah. Dia bukan satu dogma tersusun yang orang ikut ramai-ramai, dah tak ada lah. Yang kalau ada, saya rasa adalah ni, dipanggil deisme. Walaupun tak ada link yang terus dengan Spinoza, tapi yang lebih tersusun, yang lebih menyerupai ajaran Spinoza ialah sekarang dipanggil agama deisme. D-E-I-S-M. Deism. Okey, link ni sebenarnya agama Baik, Spinoza ni dia ada bincang tak apa purpose manusia ni hidup? Tak ada masa dia memang, dan dia bahas berkaitan dengan Tuhan tu. Maksudnya dari segi konteks ada tak konteks etika tu relate dengan Tuhan, ada tak? Tak, dia konsep etika kebanyakannya relate dengan di antara manusia. Bagaimana kita layan satu sama lain. Asal cukup. Apa yang dia bincangkan secara etik tu adalah bagaimana manusia menerima benda-benda yang jadi dalam hidup ni. Bagaimana kita memahami perkara yang berlaku pada diri kita, kenapa kita susah, kenapa kita senang. Perkara-perkara pemboleh ubah yang membuat kita rasa reaksi tentang sesuatu perkara. Dia pentingkan benda tu. Bagaimana kita layan satu sama lain antara manusia, hubungan yang itu yang titik kepentingan dia di situlah. Kepentingan itu lah. Okey, Lai. Sila. Ada apa tanya? Liverpool. Adakah Spinoza seorang moralis? Sabar. Adakah boleh kita cakap Spinozis ni satu bentuk religious humanism? Saya rasa dia bukanlah. Dia bukan agama lah. Dia lebih kepada falsafah. Ya, saya setuju, falsafah. Memang jelasnya dia falsafah. Dia buat agama sendiri kot? Tak. Tak, dia tak ada pun ada. Dia reject benda macam tu.
Tadi tadi awak cakap cik. Tadi hantar cakap yang kita tak ada free will kan, kita ada pun boleh ubah. Kita sama ada something effect kita and then membuatkan kita melakukan sesuatu benda tu. So maksudnya soalan baik haki tadi dia bukan moralis lah kot. Sebab okey. So soalan dia ialah dari segi nak kawal manusia secara politik kan, kalau kita tak dapat nak ikat manusia terhadap will yang dia ada, bagaimana kita nak hukum orang ataupun kita tak hukum ke anarki ke macam mana? Ada memang kita hukum. Spinoza dia pandangan dia diambil oleh ramai orang kiri sebab ni. Sebab Spinoza dia bukan moralis lah. Dia memang bukan moralis lah sebab dia tak ada baik buruk. Bagi dia setiap tu bagaimana kita melihat perkara tu baik buruk, bagaimana kita melihatnya lah kan. Berbalik kepada soalan tadi. Sekali lagi. Okey. Okey, yes, memang tak ada hukuman. Okey. Macam ni nak kawal orang ramai kan. Dia tak lihat dia kejadian yang jadi adalah memang jadi. Dia tak ada kita nak kontrol dia ke nak ubah outcome dia, tak. Dia kata perkara yang jadi memang akan jadi. Dia ada jawab pasal chaos ke? Tak. Ataupun dia yakin yang memang Dia sangat yakin bahawa benda chaos dan sebagainya tak wujud. Benda yang jadi disebabkan keperluan untuk jadi telah ada. Maksudnya disebabkan ada intervention manusia, itu yang menyebabkan ada chaos. So kalau intervention tu dia tak lihat, tak percaya macam tu. Langsung tak lihat yang tu. Yang dia cakap manusia ni kita buat perkara yang kita buat disebabkan kita harus buat, bukan kerana kita mahu buat. Kita tak ada dia cakap dia tolak yang kita boleh pilih. Kita tak ada pilihan katanya. Bagi Spinoza manusia tak ada pilihan. Kalau katalah bunuh lah kan, perang dan sebagainya, jadi kerana harus jadi. Dia kata dia tak melihat aspek moral dia atau aspek siapa yang bertanggungjawab. Tak. Perkara yang jadi memang akan terjadi. Bagi dia macam itulah. Macam Qadariyah. Qadariyah Jabariyah. Dia jadi macam tu sebab dia tengok yang orang tak percaya Tuhan ataupun orang yang tak beragama ni lebih baik daripada orang agama. Orang agama kan dah suka label-label kan. Adakah itu punca yang dia jadi macam tu? Saya rasa tak lah. Dia jadi macam ni adalah sebab nombor satu keluarga dia yang background macam yang saya cakap. Macam saya cakap tadi lah kan. Sekitaran dia juga mempengaruhi. Ya, maybe lah. Ada kemungkinan sebab dia antara guru dia lah kan. Guru dia yang mempengaruhi dia banyak adalah seorang free thinker lah. Tapi saya tak ingat lah. Sorry. Tapi saya tak rasa macam dia cakap tu lah. Memang ada kawan-kawan yang macam tu, tapi saya tak rasa itu yang menyebabkan dia jadi macam tu. Saya rasa apa yang menyebabkan dia jadi macam tu adalah lebih dengan Torah. Sebab memang kita lihat ni attack dia tu adalah kebenaran yang dibawa oleh kitab itu. Itu yang memulakan dia rebel. Dan dia mula memperkenalkan idea-idea yang dia rasa betul. Dia banyak clash dengan autoriti agama dia dan autoriti agama Kristian. Dia banyak clash dengan mereka. Okey, right. Ada lagi soalan? Sila. Banyak soalan kau. Apa bukti dia nak mensaintifikkan Tuhan ataupun dia sebenarnya being apologetic lah sebenarnya? Dua pandangan. Satu lagi pandangan mengatakan yang dia cuba saintifikkan Tuhan lah. Dia cuba rasionalisasikan Tuhan. So antara dua pandangan tu terpulang lah. Mana satu kita nak subscribe lah. Okey. Aku belajar ini lebih pada pendapat peribadi ya. Pada pendapat peribadi pembentang, adakah falsafah Zulis ni kalau kata diamalkan oleh seluruh rakyat Malaysia akan mewujudkan satu kerangka ideal yang semua boleh hidup secara aman dan damai? Disebabkan pandangan peribadi lah kan. Saya Spinozis lah ataupun deis lah nak dikatakan. Saya percaya dengan Tuhan yang macam tu, berupa tu. Dah tahu halal. Tak ada hal. Saya percaya sebab kan secara peribadi lah kan. Bila saya baca tulisan Spinoza, saya tengok gambaran dia tentang Tuhan tu, terus saya rasa ini dia Tuhan yang selama ni saya cari.
ini dia. Memang itulah yang selama ni secara tak tersusun saya fikir Tuhan sepatutnya macam ni, Tuhan sepatutnya macam ni. Dan banyak kritik peribadi saya dengan especially agama Islam dan Kristian lah. Yang Yahudi ni saya tak tahu sangat lah. Tapi saya banyak baca teks Islam dengan teks Kristian ni, kritik saya sama. Tapi sebelum saya kenal Spinoza lagi, memang saya dah ada jalur pemikiran seperti dia. Dan bila saya baca Spinoza, saya memang yakin lah bahawa itu adalah Tuhan. Dan jawab soalan tu, saya rasa kalau seluruh Malaysia amalkan benda ni, of course saya rasa memang betul lah, memang bagus lah. Tetapi bukan senang sebab kita ada latar belakang sejarah kita sendiri, masih fahaman agama masih lagi berbagai-bagai. Untuk sampai ke situ satu mustahil lah kan, mustahil. Tapi kalau secara idealnya, yes, saya akan jawab betul, ya betul. Manusia akan lebih baik kalau begitu. Okay, right. Okay, boleh terangkan secara detail argumen Spinoza dalam ethics tentang rejection dia terhadap konsep dualism yang hingga kemusnahan. Okey, dan satu lagi untuk pandangan peribadi kau lah. Okey, Spinoza dan dia tolak konsep free will. So kalau dia hidup zaman sekarang, kau rasa dia akan stay dengan agama ataupun dia jadi agnostik ataupun atheist? Dia ikut ayat tu berkumai. Satu, saya tak boleh lah jawab secara terperinci sebab ni pengenalannya. Saya tak bersedia nak jawab secara terperinci lah kan. Tapi secara umumnya tu ramai yang Cartesian lah, yang mengikut pandangan Descartes. Sampai sekarang pun masih ada, dia masih kuat lagi. Ramai yang masih percaya bahawa manusia ni ada dua komponen, komponen roh dan komponen jasad. Dia menolak benda tu. Bagi dia, jasad ini yang menghidupkan roh tu satu perkara. Dia tak ada waktu kita mati, roh kita keluar daripada badan tu, dia tak terima lah yang itu. Lepas tu, pandangan peribadi tentang apa sekarang kalau dia hidup. Okey, kalau Spinoza hidup sekarang, saya rasa dia akan jadi sosialis kot. Marxis lah. Dia Marxis secara sangat jitunya. Saya rasa Spinoza ialah Marxis lah. Tapi dia kasih perasaan kan. Rasa perasaan kau je kan. Yalah, peribadi lah kan. Pandangan peribadi. Okey, apa lagi? Ada apa nak tanya? Banyak soalan kau. Jadi kalau tambah soalan kena bayar RM2. Boleh daripada Australia. Tambah RM2. Still tak puas hati dengan dualism yang Descartes soul dengan jasad. So rasanya apa yang tak kena angkat kat gambar aku lah. Okay, sorry. Apa yang tak kena rasanya sebab dia tidak memerlukan roh sebab dia tak ada padang mahsyar semua lah. So kita perlukan roh. So okay, let's say lah dia memang tak percaya dualism tu. Dia percaya just material. Kira Tuhan buat kita ni untuk main-main dia lah, atau macam tak ada, define project dia tak ada. Dah, sebenarnya kau percaya lah pada masyarakat kau sendiri? Percaya. Ahli sunnah sampai ini. Masalahnya bila kita cuba fahami konsep yang Spinoza lahirkan daripada kacamata agama-agama yang sedia ada lah, agama Semawi dan sebagainya, especially lah kan, dia jadi masalah sebab Spinoza melahirkan idea Tuhan yang totally lain daripada yang kita faham. So persoalan you tadi bahawa Tuhan cipta kita untuk apa saja ke main-main, bagi Spinoza soalan tu tak timbul. Bagi dia, kita sebahagian daripada Tuhan. Kita ini Tuhan. Tak adanya dia Tuhan. Dia bukan Tuhan designer mencipta manusia turunkan kat bumi. Dia tak percaya macam tu. Dia percaya segala yang wujud ni adalah Tuhan. Justru Tuhan. So ini konsep penerimaan lah bagi orang yang percaya bahawa kita ada roh. Lain lah, bagi dia menolak habis. Dan saya rasa cara yang lebih baik, lebih moral untuk hidup adalah percaya bahawa kita tak ada roh. Dan sebenarnya ada konsep sembah tak dalam Spinoza? Tak ada, dia tak ada sembah apa-apa. Sembah tak ada. Mana percaya Tuhan tu memang ada, setiap tu je. Yes. Oh,
Sebab yelah kalau sembah kena sembah sama-sama kita lah. Maksudnya Tuhan tu macam Tuhan tu tak ada fungsi lah maksudnya. Kau banyak soalan kau. Dia just satu benda Okey, yang korang percaya. Itu je. Ya. Itu saja. Dia tak ada macam doa, dia tak ada apa-apa. Tak ada. Dia tak ada sebab kita ni dah. Dah lah. Aku boleh tolong tantang kau. Macam siap. Betul ke dengan cara pemikiran tu manusia akan jadi lebih bermoral berbanding cara pemikiran yang manusia ada roh? Sebab orang yang ada roh dan ada pada mahsyar semua ada judgement lah. Macam kalau hang terlepas sekarang pun ada Tuhan nanti kan. So kalau dia tak ada, sebab apa dia nak stick pada moral? Matinya orang maka matilah Tuhan. Tadi saya rasa kita setuju Spinoza bukan moralis. Yang pandangan saya bahawa kalau kita hidup dengan idea Spinoza adalah lebih baik lah, lebih bermoral kerana kita tak meletakkan perkara-perkara lepas mati apa-apa pun sekarang lah. Kita dan seperti Spinoza pentingkan adalah hubungan kita di antara satu sama lain, bagaimana kita layan satu sama lain. Di mana saya rasa pada waktu sekarang ni ada masalah besar, bagaimana orang kaya melayan orang miskin kan, itu masalah besar. Tapi orang kaya tu pun sebahagian daripada Tak, tapi let's say orang bila tak stick to moral, bukan moralis ataupun tak ada moral lah, tak semestinya moralis tu ada moral lah. Dan dia buat something wrong, dia curi ke apa kan. Yang ni dia kata aku curi ni sebab ada pembeli ubah yang drive aku untuk curi. So itu menyebabkan masyarakat lebih tak bermoral ataupun kita tak judge masyarakat macam tu. Faham tak? Ya, memang kita tak judge masyarakat macam tu. Dan bagi Spinoza, kalau seorang tu mencuri, dia memang percaya bahawa dia mencuri disebabkan keadaan dia. Bukan dia mencuri sebab dia memang nak mencuri. Tetapi dia di-drive ke arah itu. Jadi bukan salah dia lah. Ya. Okay, so Malah dan konsep Spinoza ni tak ada konsep salah atau betul. Segala yang jadi adalah bagaimana kita menerimanya. Dan dia cakap lebih banyak kita faham alam atau Tuhan, lebih mudah kita terima sesuatu perubahan itu. Kita tak confused, kita tak akan ada emosi yang kuat bila kita faham bagaimana ni. adakah pandangan tu benda yang sangat realistik ataupun idealistik? Pandangan siapa? Pandangan yang saya. Pandangan yang tak perlu salah betul, and then let's say orang kaya, orang yang dicuri tu akan kata dia husnuzon lah, dia macam bagi saya lah kan, bagi saya konsep agama yang sedia ada kan, mainstream religion adalah idealistik. Itu yang idealistik. Selepas mati ada syurga, dihukum. Sekarang orang datang buat jahat, buat palat dengan you, buat jahat dengan you kan. You cakap oh tak apa, nanti lepas mati Tuhan akan balas. Itu ideal lah, bagi saya itu idealistik. That is idealistik. Tetapi bagi Spinoza saya rasa dia more realistik. Kerana dia menolak semua benda tu dan dia terus bercakap tentang matter, tentang kehidupan sekarang. Dia tak ada langsung bincang selepas mati. okay, last. Sebenarnya ada lagi 2-3. Masa panjang hari relax lah. Tak, tapi Siapa dah? oh, lepas ni ada lagi. Okey, tak. Jika yang dicuri itu dia nak revenge, dia tak nak yang oh dia ni driven by the variable lah semua kan. Dia nak revenge. Adakah revenge dia tu tak valid? Perasaan revenge dia tu tak valid ataupun macam mana? Sebab revenge dia tu manipulasi dah datang pada Mamat yang curi tu. Ya, sebenarnya takkanlah disebabkan Mamat dia nak kena faham pula Mamat tu curi sebab apa, dia baru dia nak tahu revenge dia valid ke tak. Dia sebenarnya dia tak percaya baik buruk datang daripada Tuhan. Tapi baik buruk yang berlaku di kalangan manusia tu atas tafsiran manusia, betul kan? Betul. Macam tu. Betul. Ya, okey. Tak, tapi benda tu betul as long as dia tak stick kepada variable tu. Okey. Masalah bila dia stick kepada variable. Walaupun revenge tu pun stick pada variables. Dia jadi disebabkan interaksi material. Dan juga interaksi dalaman dia, bau perasaan dan sebagainya terhadap perkara tu. So jelaslah kalau seorang ambil revenge, bagi seorang Spinozis dia melihat keadaan tu sebagai satu kejadian. Dia tak mendefinisikan kejadian itu baik atau buruk. Benda tu jadi disebabkan material dah cukup, keadaan semua pun boleh ubah, dah cukup untuk perkara tu jadi. Kalau sekalipun aku bunuh dengan dendam, jadi sebab boleh ubah dia semua dah cukup. Aku marah, dah kena aniaya, lepas tu pagi tadi makan pedas-pedas, tengah marah, darah tinggi, semua ni datang, ada pula pisau.
objek yang menjadikan aku marah tu depan mata. Pam, aku pegang kan. So Jadi kurang sabar. Itu pun elemen-elemen tu lah kan diletak-letakkan. So Jadi kalau ada orang yang boleh benda yang penyabar jadi- tak bunuh orang, itu pun Aku dah- satu aku dah takdir cerita bagi tadi. dia. Aku dah main beranak. Aku tengok pun macam lebih kuat korang tu. Aku rasa konsep ketuhanan yang Socrates bawa tu, kenapa dia mudah untuk popular dan dibincangkan pada Malaysia hari ni, sebab kita pun masyarakat beragama dan berketuhanan. Tapi apa yang penting dalam, aku rasa apa yang kau terangkan, apa yang aku faham tentang Spinoza ialah kita melihat kenapa perkara yang kita lihat sebagai jahat tu berlaku. Tu sangat penting lah. Tu dari situlah datangnya macam analisis politik yang lebih baik lah, macam sosialisme lebih baik lah. Tapi apa tadi nak tanya, aku dah lupa lah. Okay. Tak apa. Kau nak jawab? Kau nak soalan ni? Jawab. Apa pandangan Spinoza tentang state? Sebab state ada law. Dibentuk oleh Tuhan atau bentuk sendiri ke? dia tolak semua tu. Law bagi dia ada law tu adalah disebabkan keadaan kita sekarang memerlukan law. Kan? State also the same thing lah. This authority tu lah kan. Ada disebabkan keadaan waktu tu. Tetapi dia tak menolak benda ni akan kekal, akan sementara ke kekal ke, dia tak bagi tahu. Bagaimana? Tak semestinya juga. Kalau Marxist as dialectical materialist, dia menganjurkan worker state ke socialist state, daripada socialist state tak ada state. So saya rasa tak bercanggah sangatlah. Oh, okay, aku dah ingat lah apa aku nak cakap. Okay. Aku rasa dalam kita bincang ni, dia ada dua benda tau. Satu, the generals and the particulars. So, apa yang Spinoza cakap ni, kebanyakannya generals lah. Dan bila kita bincang ni macam bunuh orang jadi apa tu sebenarnya itu yang perbincangan yang masih lagi berlaku. Dan dari situ dah ada macam-macam perkembangan sekolah-sekolah pemikiran. Dan lepas tu lah cakap state ada ke tak ada, bunuh jadi apa. Itulah aku rasa sini moment tu masih jadi. Itu pendapat aku lah. Rasanya tak selesai lagi lah. Tak selesai lagi lah. Aku tak rasa kita patut lihat Spinoza sebagai Nabi lah. Dia bawa tu wahyu yang benar. Dia bagi pendapat, dia pun sebahagian pada dialektik itu sendiri. Itu pendapat aku. Daripada sejak Spinoza dah banyak berkembang dah. Banyak ahli falsafah lain dah ambil dan kembangkannya. John Rousseau, Einstein, ramai orang-orang pandai bijak pandai dah ambil Spinoza punya pandangan dan kembangkan dia. Dia jadi macam-macam lah. Boleh ada juga yang argue bahawa Marxism pun berasal daripada ni, dikembangkan. Okay. Right, right. Aku rasa Mak Lutfi tak ada orang lain. Aku tanya soalan yang senang sikit lah. Tadi kata dia baik kan? Kenapa dia saman adik dia? Saman adik dia sebab Dia kalau dia baik, dia tak sama adik dia. saya pun tak tahu. Dia kalau tapi yang kalau bila dia bincang, percaya undang-undang pula. Dia bagi pengajaran kat adik dia. saya rasa macam itulah lebih kurang. Dia nak bagi pengajaran, adik dia jahat. Dia kena Dah dia maaf dah lah. Maaf. Tak payah pengajaran, maaf. dia patut bagi nasihat. Sebab Sebab dia patut ikut saluran yang betul. Tapi bukan dia yang saman. bukan dia saman. Ni Adik dia saman, dia menang kes. Adik dia sama. Tapi dia menang kes tu. okey dah. Lepas tu dapat duit bagi balik kawan tu balik. Dia bagi balik kat adik dia. Okey, le ada apa? Aku bagi kau. Tak ada aku nak belah ni. Siapa tanya? Siapa tanya? Soalan nama Mizi, dia cakap kalau dia tak suka pun suruh. Kalau dia tak suka law, dan tak ada salah betul, kenapa dia guna law kepada adik? Kalau dia kena dia masuk pertahankan diri macam tu lah. Dia bukan tak suka law dan dia melawan law, tak. Dia percaya bahawa semua benda jadi disebabkan material dah cukup dan perlu jadi. So bagi dia it's okay, tak ada masalah. Tetapi bila ada aspek pandangan, dia tak ada lihat baik buruknya. Tetapi masyarakat pada waktu itu begitu disebabkan interaksi mereka dengan material yang ada waktu tu. Pengetahuan yang mereka ada, pandangan moral yang mereka ada, pemboleh ubah yang memegang mereka pada apa yang jadi. Macam Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir kan dulu dalam kerajaan Malaysia kena sama dia ke, walaupun dia tak percaya undang-undang Malaysia tu. Okey, le soalan. Sila. Jadi Spinoza ni Hizbut Tahrir.
Enggak ada. Tak ada apa lagi. Last eh. Last. Last. Okay. Last. Dia suka last. Tapi dia belum. Dia minta last. Okey, kita tak apa. Tak, lepas ni kalau tak nak kita paksa lagi. Tak apa. Okay ni, aku sebab tadi soalan yang semua agak anti pada Spinoza ataupun agak provokasi pada Spinoza. Aku nak bertanya dan aku ni aku seorang Islam. Aku dah ulang tadi. Aku sembahyang asal tadi. Maghrib dah. Apa aku nak tanya, apakah agama ini perlu? Apakah agama ini penting? Walaupun aku kata aku sebagai seorang Islam, tapi aku melihat bahawa kalau orang lain nak jadi Spinozis ke, nak jadi Marxis ke, nak jadi ateis sekalipun, aku tidak peduli. Okey, sebab aku melihat bahawa seolah-olah orang bukan Islam itu diciptakan untuk dihantar ke neraka. Lahirnya dia untuk dihantar ke neraka bila dia tidak beriman. Jadi bagi aku itu satu problem. Aku tak pastilah ini Spinozis ke ataupun aku takkanlah aku nak associate nak dekatkan nama aku dengan Muslim Spinozis. Aku takkan buatlah sebab benda tu Muslim sosialis, benda tu jadi dilema dalam kepala aku. Jadi aku memikirkan bahawa adakah pentingnya agama itu, kerana kalau maksud agama itu menyuruh kepada kebaikan, maka buat baik je lah. Nak beragama nak buat apa? Tapi kita kata dengan agama adanya spiritual, dengan agama ada amanah, ada sabar. Padahal benda itu adalah term-term Arab yang dipakaikan ke dalam bahasa kita. Kalau kita boleh je sabar tanpa beragama, kita boleh je amanah tanpa agama. Dalam bahasa lain integriti tanpa agama. Jadi aku tak nampak apa itu pentingnya agama. Tapi kalau ada orang nak beragama, silakan. Sebab aku suka lihat orang lain yang berbeza pada aku. Semua macam aku susah. Susahlah aku. Semua orang macam kamu susah ni. Jadi semua orang kena bagus. Ada orang yang macam-macam. Cumanya hari ni berlaku pemaksaan satu. Kalau orang Islam nak melihat bahawa orang lain pun jadi Islam. Orang Kristian nak melihat orang lain pun jadi Kristian. Bagiku ini apa semua ni? Kalau agama suruh kita buat baik, macam okey, ada satu isu yang selalu macam semalam pun aku ingat dekat UIA tanya pada Pak Khalid, aku tak datang lah, tapi aku tengok berdasarkan ni Tamizi boleh sebut LGBT Pak Khalid cakap lah LGBT ni tak diterima berdasarkan logik akalnya. Jadi kita boleh maknanya selalu yang dipermasalahan kepada golongan sekular ataupun golongan yang tidak bertuhan adalah LGBT lah. Isu tu je. Takkan isu kanibal tak berlangsung dalam masyarakat sekular. Kanibal berlangsung dalam masyarakat yang tidak sekular, enemies. Baik. Jadi dalam isu sekarang dia selalu mempermasalahkan masalah seksual. Seksual dipermasalahkan dalam satu kehidupan yang sekular. Masalah seksual sahaja. Masalah lain hampir tidak ada. Okey, jadi sebenarnya kita boleh je mencipta undang-undang bagi menggantikan agama tanpa perlukan agama. Kalau agama sebatas hukum, daulah, state, kita tak perlukan agama. Kita perlu tetapkan, okey, hukuman mencuri potong tangan. Nak kena agama je, tak perlu. Jadi sebab aku tetap katakan berkali-kali bahawa aku seorang Islam, bahawa ini adalah sebab benda ni mungkin kita dogma agak. Jadi bila kita dah dogma, kalau seorang Hindu didogma dengan Hindu, dia malas lah nak baca kitab Buddha, malas lah nak baca kitab Islam, nak baca kitab Asy'ariyah, Salafiyah, baca kitab dia je lah. Macam juga aku sebagai seorang Islam, jadi aku pun letih nak baca perjanjian lama, perjanjian baru, letih. Tak payahlah, jadi aku jadi seorang Islam. Cumanya aku mempermasalahkan apakah agama itu penting. Boleh tak kita hidup tanpa perlu meninggikan agama itu? Maksud dia, ini problem aku lah. Sebab aku melihat ini masalah. Macam mana? Sebab tu lah last kan. Kadang aku nak panjang lagi. Jawab, ada nak bagi boleh dia. Kita tanya soalan kat dia pula. Okay. Jawab Ben secara ringkas dia, Ben. Secara jujurnya, Ben. Itu yang kau fikir. Agama memang tak payah, Ben. Memang dah masyarakat tamadun manusia ni banyak tamadun dah. Mereka tak ada agama tapi mereka hidup. Mereka tak jahat. Serius tak jahat. Mereka baik, malah lebih baik daripada orang-orang yang beragama pun.
Ini Oh, ya. hakikat Oh, ya, dunia aku ada yang betul gambar ada. dah. Okey, tak ada masalah. Kan? Tapi ini hakikat kebenaran. Aku cakap secara jujur lah. Memang ada manusia yang tak ada agama, yang hidup dia baik, manusia yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang beragama. So jawab persoalan kau best. Aku rasa engkau isunya engkau macam Spinoza juga. Kau apologetic. Kau nak lepas tak nak lepas. Spinoza pun sama, nak lepas tak nak lepas, dia nak bawa juga Tuhan kan. Itu masalahnya sebenarnya, itu masalah sebenar. Sama ada agama perlu tak, dah lama orang jawab. Tak perlu. Sebelum agama datang, manusia dah hidup. Agama datang, manusia hidup. Sekarang pun kita hidup. Selepas ni pun kita akan terus hidup. Jadi, dia tanya Ben. Kalau contoh kan, agama tu jadi macam pegangan diri sendiri tanpa perlu dimasukkan dalam kalau contoh, agama tu dijadikan macam personal lah. Macam orang tu nak percaya ke itu personal. Dan tak dimasukkan dalam kerangka pemerintahan ke apa benda ke, itu benda lain lah. So, benda tu lagi nampak lagi elok kan, aku rasa. Pasal tu soal kepercayaan. Dia kata agama tu masing-masing dah lah, tak payah dia bagi. Itu semula. Jadi aku tak niat orang nak beragama, nak sembah batu ke, awi tak nak beragama ke, dia punya pasal lah. Kalau ada orang nak marxis ke, nak dialectical materialism ke, tak nak percaya, suka hati dia lah. Tapi kalau ada orang nak beragama pun janganlah kacau dia juga. Jadi masing-masing. Orang nak beragama, orang tak nak beragama, hidup masing-masing. Kan Quran dah kata dah, untuk engkau agama kau, untuk aku agama aku. Aku nak balik. Aku minta diri dulu lah, dah lambat Tak tutup dulu. Okey. Dah. Macam mana itu? Tengok ada. Ya, itu lah. Tanya Ben. Tak, jadi aku cuma cakap tu lah. Ada. Dia tak ni, dia bukan satu benda apa kita nak wajibkan ke apa kan. Bukan nak semua orang kena jadi Spinozi. Link punya pandangan, aku punya pandangan, Ehsan pun ada pandangan. Semua orang ada pandangan. Dia tak perlu apa nama satu. Sebab kita, kalau kamu benar, kul hatu burhanakum kita sedekah satulah. Kemudian kalau kamu mendakwa bahawa Al-Quran ini benar, Al-Quran ini salah, maka datangkan satu surah yang semisal dengannya, satu ayat yang semisal dengannya. Dalam bahasa yang lain, Quran menyuruh Tuhan menyuruh kita mencabar Quran. Tuhan menyuruh kita mencabar dirinya. Mana boleh kita beriman tanpa keyakinan yang jitu. Kau percaya kita, sebab apa kita kata kita Islam benar? Sebab tok nenek kita kata Islam benar, padahal Tuhan mencela benda itu. Tuhan mencela, adakah kalau tok nenek moyang kamu mengatakan kenapa sembah agama bahala? Kerana tok nenek moyang kami menyuruh kami menyembah bahala. Maka itu ada masalah. Apa yang dogmatik, itulah keberhalaan itu. Aku kenapa aku ini? Okey. Berbentang dan lari. Okey, bincang. Nak saya Ustaz. Nak tanya Ustaz, apa beza antara Spinoza tadi ni? Dia macam ada kaitan tak dengan Wahdatul Wujud? Nak tanya. Wahdatul Wujud ni dia ada dua tafsiran tau. Satu dibaca dengan literal, satu lagi baca dengan falsafah, dengan sastra. Dalam tafsiran Wahdatul Wujud dengan literal, macam apa yang dibahas oleh Lim tadi, berkait dengan manusia atau makhluk-makhluk ni satu jusuk daripada Tuhan. Itu literal tau. Jadi literal itu dia dikritik balik oleh satu tokoh Sir Hindi, nama dia. Dia buat satu konsep nama Wahdatul Syuhud. Okey, itu kritikan sebenarnya terhadap daripada pemahaman Wahdatul Wujud dengan literal. Tapi ada satu lagi tafsiran yang ni sebenar, yang ni lah yang Ibn Arabi bawa. Dia bukan cerita melihat cuma tu adalah Tuhan. Dia bukan bermaksud kipas di Tuhan, dinding Tuhan, tak. Dengan maksud dia melihat dengan sastra. Bila dia tengok dinding, dia teringat Tuhan. Dia tengok kipas, teringat Tuhan. Dia tengok pokok, teringat Tuhan. Dengan maksud kecintaan dia kepada Tuhan terlalu tinggi. Macam orang perempuan lelaki bercinta lah. Dia tengok awet, tengok pintu pun teringat ke awet dia. Sudut bilik air dia, ingat ke awet. Habis semua awet kan, kau faham lah. Jadi sebenarnya orang tu ada Wahdatul Wujud dengan awet dia lah. Orang macam tu kan. Itu Wahdatul Wujud. Tapi kita tak nafikan memang ada kesilapan dalam menafsirkan Wahdatul Wujud yang dibawa oleh Ibn Arabi dengan tafsiran yang literal.
Jadi bila tafsirkan perkataan sufi itu dengan literal, dia akan melahirkan banyak problematik lah. Jadi kalau bila anda dengar Ali Kubat tadi, ini macam Wahdatul Wujud dalam tafsiran yang literal tadi lah. Tapi sebenarnya Wahdatul Wujud yang Ibn Arabi bukan macam tu. Gitu. Allah Alam. Okey, rasa tak ada lagi. Kita tahu lah. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tepuk tangan sama Allah Alam lah.